tiba-tiba lagi sedap daripada yang baru masak ya. Siapa masak udang? Maksa yang masak udang. Lepas tu dia hantar kat rumah. Ada udang, lepas tu ada ikan masak apa entah, tapi masak asam lah, sedap. Ya, lepas tu ada sotong goreng tepung. Ya Allah, sedapnya. Paling sedap di dunia masakan ibu. Betul tak? Betul kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam ceria. Selamat petang buat semua pasien darjah 6 yang dikasihi lagi disayangi semuanya. Apa khabar? Adakah kamu semua sihat seadanya? Sihat darjah 12 lain tu. Itu umur lain dengan darjah ya. Okey. Sihat alhamdulillah. Saya juga sihat dan sentiasa mengharapkan kamu semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga gembira bersama-sama keluarga yang tercinta ya. Pada minggu yang terakhir cuti sekolah ni, betul ke tidak? Minggu depan dah kena poi sekolah. Kena sambung lagi darjah 6. Kamu tak habis lagi ya. Darjah 6 kamu akan diteruskan dalam penggalian terakhir minggu hadapan. Cucur adabi, cuba senyanyi. Tadi baru je nyanyi. Ya Allah. Iklan yang zaman kanak-kanak dulu. Okay guys. Untuk sesi pertemuan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama selama 1 jam ya. Bermula dari pukul 3.30 petang hingga pukul 5.30 petang. Jadi seharap kamu semua sudah bersedia dan sentiasa kekal setia walau di mana-mana sekalipun kamu berada ya. Okey. Untuk pengetahuan kamu nanti kan 3.30 hingga 4.30. Saya sebut sampai 5.30 ke tadi? 3.30 sampai 4.30, 5.30 tu kelas lain, ya Allah risau. Oh ya, 3.30 sampai 4.30, jangan lebih-lebih, jangan tambah. Lepas tu ada kelas lain ya. Lupa pula. Maklumlah jadual banyak ya. Okey. Kita sembang sedikit tentang pembukaan sekolah ni. Ada yang bertanya, nanti akan ada peperiksaan ke? Ya, betul. Kamu akan menghadapi peperiksaan ujian akhir sesi akademik. Kan? Okey, tetapi untuk format peperiksaan itu, bagaimana bentuk soalan dia, okey, cikgu di sekolah akan mengajar. Dalam masa yang sama, saya akan ajar juga. Sebab saya pun guru sekolah juga kan. Jadi dalam kelas yang biasa nanti mungkin ada normal kelas ya. Mungkin kita berjumpa kembali. Saya akan terangkan bentuk-bentuk soalan dan juga format soalan ujian untuk akhir sesi akademik ni. Dia lebih kurang macam peperiksaan akhir tahun lah ya. Yang mana untuk ujian akhir sesi akademik ni USA tu dia membantu kamu untuk meningkatkan tahap penguasaan. Tahu tahap penguasaan TP kamu. Maknanya kalau sekarang mungkin ada yang dapat TP 4, kalau dapat markah tinggi dalam peperiksaan, dia boleh naik ke TP 5. Kalau dia dapat TP 5 sebelum ini, ya, apabila dia perform dan juga cemerlang dalam peperiksaan, dia boleh meningkat ke TP 6. Tak ada TP 7, TP 8 tak ada, dia sampai TP 6 saja. Jadi tak nak kamu kena cuba perform. Cuba orang kata bersungguh-sungguh. Ya, mencurahkan sepenuh tenaga kamu dalam menghasilkan jawapan yang baik dan juga menjawab soalan peperiksaan khususnya bagi ujian bahasa Melayu. Okey guys, untuk sesi pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar berkaitan karangan. Boleh ke tidak? Kita nak refresh, kita nak lihat kembali ya. Kita nak tengok semula berkaitan dengan aspek penulisan. Okey, yang mana hari ini kita cuba lihatlah bina ayat, ulasan dan contoh soalan karangan. Boleh ke tidak semuanya? Boleh. Jadi kita akan tengok sama-sama untuk topik kita pada hari ini. Yang mana pada hari ini adalah pertemuan terakhir kamu bersama dengan saya. Betul? Lepas ni dah tak jumpa dah. Saya dalam ilmu free. Mungkin kita akan jumpa dalam kelas biasa. Jadi katakanlah kalau ada sebarang pertanyaan ataupun soalan berkaitan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Boleh terus tanya dekat ruang chat itu ya. Mungkin ada macam sebarang kekeliruan. Saya tak faham ni, kalau tak tanya habislah saya. Nak tanya boleh juga.
tetapi berkaitan bahasa Melayu ataupun topik pembelajaran. Okey, jadi kita tengok sama-sama apa contoh soalan yang ada dalam penulisan ini ya. Ada yang tanya, apa beza UASA, usaha tu dengan UPSR? UPSR dah mansur, dia akan digantikan dengan usaha. UPSR dia akan tengok grade kamu. Usaha tu, ujian akhir sesi akademik, dia adalah sepenuhnya melihat kepada tahap penguasaan. Kalau dapat markah tinggi, TP kamu tinggi. Kalau UPSR dia lebih pada grade, kepada markah. Contohnya kalau BM kamu A, kamu dapat straight A, maksudnya kamu adalah seorang murid yang pandai, cemerlang. Ya, tapi kalau dalam usaha ni kita masih lagi tengok tahap penguasaan. Semua orang tahu, betul tak? Jadi kena buat baik-baiklah, kena buat elok-elok dalam pelajaran dekat sekolah tu. Okey. Jadi kita tengok sama-sama dekat sini, dalam penulisan ada bina ayat, ulasan dan juga karangan. Kita nak cuba buat sama-sama satu persatu. Kalau sempat untuk karangan tu kita tengok contoh soalan dia lah. Lepas tu kita tengok bentuk dan juga cara nak menjawabnya macam mana ya. Okey. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu mendapat 100% perkara ataupun ilmu yang akan sesampaikan ya. Okey, kita tengok dahulu bina ayat. Okey, bina ayat ni bentuk dia macam mana. Baiklah, untuk penulisan ni kamu kena tulis, okey, tulis ayat, tulis buat ulasan yang mana ulasan tu berbentuk karangan dan juga kena buat karangan yang panjang. Semuanya kena tulis ya. Dekat sini kamu kena faham konsep dan juga pembinaan ayat yang baik. Kena ada ayat yang betul. Tak boleh ada kesalahan tata bahasa. Sebab kalau dalam penulisan ni ada kesalahan tata bahasa, dia akan menggugat kamu punya markah. Okey? Dan juga pemeriksaan dalam ayat juga akan dilakukan dengan teliti. Cikgu akan cek satu persatu ayat kamu. Sebab tu dalam penulisan, okey, paling asas sekali ialah bina ayat. Yang mana bina ayat ni dia akan berikan kamu bahan rangsangan. Okey, bahan rangsangan. Yang mana bahan rangsangan ni dia boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. Daripada bahan rangsangan tu kamu kena gunakan maklumat. Okey, contohnya kalau macam gambar. Dia bagi gambar apa yang kamu lihat dekat situ. Okey. Lepas tu kena bina berapa ayat? Kena bina 5 ayat. Untuk inilah bahagian A dalam bina ayat itu. Alright? Sebab tu kena tahu, kena faham macam mana cara nak bina ayat yang baik. Okey, kita tengok dulu bina ayat. Boleh? Boleh ya? Okey. Untuk bina ayat ini, macam tadi saya cakap, dia akan berikan bahan rangsangan. Contohnya kita tengok dekat sini ada gambar. Betul tak? Ada gambar. Gambar ni dia ada gambar tunggal, ada gambar bersiri. Bersiri tu macam mana? Gambar yang macam ni. Dia ada banyak. Dia ada gambar-gambar yang mana satu gambar tu, kamu kena bina satu ayat. Okey. Seterusnya dia akan berikan kata kunci dalam soalan untuk bina ayat ni. Macam mana? Kalau kita tengok dekat sini, gambar di bawah menunjukkan cara-cara menguruskan wang dengan berhemah. Okey, nampak tak? Apa yang dia nak? Dia belum bagi tahu lagi apa yang dia nak. Tapi dia bagi kata kunci untuk kamu membuat macam andaian awal lah. Untuk kamu dapat bayangan awal. Okey. Gambar ni berkaitan cara menguruskan wang. Berhemah ni apa dia? Berhemah ni dengan baik, dengan teratur, dengan tertib ya. Hola takif baru masuk ya. Okey. Seterusnya dia beritahu apa dekat sini? Tulis 5 ayat. Okey, kena ada 5 ayat. Ayat tu kena lengkap. Sekejap lagi saya tunjukkan macam mana nak buat ayat yang lengkap. Tak boleh kalau ayat tak lengkap. Ada subjek, ada predikat. Nanti kita tengok sama-sama ya apa yang ada dalam predikat tu. Okey, bina 5 ayat yang lengkap tentang cara-cara menguruskan wang dengan berhemah. Alright? Dia nak kamu nyatakan cara-cara menguruskan wang. Maksud dia, macam mana kamu nak gunakan wang tersebut dengan baik. Faham?
dengan tersusun, dengan sistematik. Itu maksud berhemah. Dengan berhati-hati. Ya betul ya. Boleh guna untuk memandu ke berhemah ni, ya betul. Dia merupakan satu tindakan yang baik. Faham? Lintas jalan secara berhemah, tunggang basikal secara berhemah. Lepas tu apa lagi? Memandu secara berhemah. Macam tu juga. Menguruskan wang maksudnya dengan baiklah, tidak gelojoh ya. Ada sistem dia. Okey, yang baru masuk selamat datang saya ucapkan. Welcome aboard. Okey, kita tengok dekat sini ada 5 gambar. Betul tak? Ada 5 gambar. Okey. Yang mana dekat tengah-tengah tu dia berikan dah tema ataupun tajuk, iaitu pengurusan wang yang berhemah. Nampak? Dah ada tajuk dia. Jadi semua gambar tu berkaitan tajuk ni. Okey. Kita tengok dekat sini, dia berikan gambar. Ada 5 gambar. Betul tak? Betul ke betul? Betul, okey. Ada gambar yang pertama. Lepas tu gambar yang kedua. Ada gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Gambar yang kelima. Okey. Maknanya dekat sini, katakanlah kalau dia berikan gambar tunggal. Ini bukan ulasan, ini bina ayat ya. Okey, dia berikan gambar tunggal. Gambar bersiri tunggal pula. Ada 5 gambar. Ini bermakna satu gambar bersamaan berapa ayat? Satu gambar, satu ayat. Kena buat berdasarkan gambar. Kalau ayat saya betul tapi tak ada kaitan dengan ayat, adakah dapat markah penuh? Jawapannya tak boleh dapat markah penuh. Akan dapat separuh sahaja. Kalau ayat tiada kaitan dengan gambar, tak ada langsung kaitannya. Okey, faham kat sini? Faham. Okey. Boleh kita tengok satu persatu? Boleh ya. Okey, tetapi sebelum itu, apa yang perlu ada dalam sesebuah ayat yang baik? Okey, kamu boleh gunakan teknik apa untuk bina ayat? Siapa tahu gunakan teknik apa? Ada teknik salak, ada teknik skop. Ya, tapi dekat sini saya nak terangkan untuk bina ayat, kamu boleh gunakan teknik skop. Itu paling mudah, paling asas, paling senang. Okey? Alright. Teknik skop. Skop production. Tiba. Okey, teknik skop. SKOP. Kita tengok sama-sama. Okey, apa yang dikatakan teknik skop ni? Okey, S merujuk kepada subjek. Alright. Subjek ni. Subjek ni apa dia? Subjek ni dia merujuk kepada siapa. Okey. Ataupun menerangkan orang. Kita nak cerita pasal siapa, kena ada subjek dia. Contohkan Suraya, kalau kita ceritakan kawan, nak tahu tak, dia tu gemuk. Kita cakap macam ni, okey. Gemuknya. Kita cakap dekat kawan kita tentang seseorang. Kawan kita akan tanya apa? Siapa? Siapa yang gemuk? Aku ke? Macam tu. Jadi ayat tu tak lengkap. Dia tak ada subjek kan? Ayat yang lengkap mestilah dimulakan dengan subjek. Siapa merujuk pada orang. Okay, jelas kat sini? Jelas. Okey, katakanlah kalau subjek tu saya nak buat kata nama boleh ke tidak? Yang ini ramai tak tahu. Okey, ramai yang mungkin tak perasan. Boleh juga subjek terdiri daripada kata nama. Kata nama ni merujuk pada apa? Selain daripada orang, boleh juga menerangkan haiwan. Okey, haiwan ataupun apa? Ataupun tempat. Okey, ataupun boleh menerangkan benda. Yes. Alright. Dia tak semestinya manusia saja. Okey, asalkan dia kata nama. Dekat depan. Subjek ni dekat depan. Tak boleh letak dekat belakang. Okey, jelas tak yang pertama ni? Subjek ni? Jelas. Ada apa-apa nak tanya? Tiada. Okey. Yang kedua, huruf K. Huruf K ni apa dia? Takif. Huruf K merujuk kepada kata kerja. Okey, K menerangkan kata kerja.
Okey, kata kerja ni apa dia? Boleh nampak tak tulisan saya? Boleh kata kerja ni apa dia? Kata kerja merujuk kepada perbuatan. Okey. Perbuatan yang mana menerangkan aktiviti. Kalau kita buat siapa tadi tu. Okey. Kita tulis siapa merujuk pada orang kan. Dalam gambar biasanya dia ada perbuatan atau aktiviti. Kita kena ceritakan orang tu dia buat apa? Perbuatan dia. Masak contohnya. Kalau dalam gambar ada aktiviti masak. Okey, untuk kata kerja ni biasanya kita gunakan imbuhan apa? Kata kerja aktif. Imbuhan yang bermula dengan huruf M. Okey, apa contohnya? Okey, contohnya imbuhan mem, ya. Imbuhan apa lagi? Imbuhan mem. Lagi imbuhan apa? Okey, imbuhan men. Okey, dan sebagainya lah. Okey. Faham kat sini? Faham. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau makan, kita boleh letak imbuhan me tak? Contohnya adik memakan nasi. Memakan nasi. Makan dia tak perlu imbuhan me. Tak payah imbuhan me sebab makan itu sendiri dah merujuk pada kata kerja. Dah menerangkan perbuatan, ya. Aktiviti memang dia buat. Dia buat apa? Dia tengah makan. Kalau nama objek tu makanan. Faham tak? Okey, jadi tak perlu tambah me, ya. Okey, macam tu juga sama dengan minum. Okey. So kenapa N ni besar? Okey. N ni besar, N ni dia merujuk pada semua senarai. Okey, senarai kata imbuhan ni yang bermula dengan huruf M bertemu dengan kata dasar. Sebab tu N ni besar. Dia contohnya menye, menge, macam tu. Tapi kat sini saya tulis huruf kecil, ini contoh-contoh dia lah. Macam tu, faham okey, menyiapkan ya daripada perkataan siap kan kata dasar dia. Tapi kat sini dia bertemu dengan N ni maksud dia perkataan-perkataan tertentulah yang mana kita ada perkataan kita gugurkan kalau kata dasar tu bertemu dengan me. Tapi yang perlu kamu tahu dia bermula dengan imbuhan huruf M, ya. Mem semua tu. Okey. Seterusnya huruf O. Okey, skop ya. O kan. O merujuk pada apa? O menerangkan objek. Okey, O menerangkan objek. Okey, objek kat sini merujuk pada apa? Objeknya merujuk kepada benda. Okey. Yang mana benda itu merupakan kata nama. Dia kalau ada kata nama baru dia boleh jadi objek. Okey. Contoh kata nama apa? Manusia kata nama. Boleh tak jadi objek? Boleh. Kalau sesuatu berlaku ke atasnya. Okey. Haiwan boleh tak jadi objek? Contohnya adik membelai kucing. Kucing tu objek kan? Ya betul kata nama ya. Sesuatu yang berlaku ke atasnya. Okey. Ada apa-apa nak tanya kat sini? Benda tak hidup pun kita kata objek jugalah. Contohnya macam sayur. Ibu memotong sayur. Sayur tu objek. Dia benda kata nama. Ada apa-apa nak tanya ke? Okey ke tidak semuanya? Okey Okey sahaja. Alright. Objek ni saya tulis kat sini. Okey. Sesuatu yang berlaku. Okey, berlaku ke atasnya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh subjek tadi. Maksud dia contohnya adik tidur. Tidur tu kata kerja betul? Tapi tak payah ada objek. Sebab dia sendiri buat. Tapi kalau dia buat ke atas orang lain, contohnya abang menidurkan adik. Siapa yang kena tidurkan? Adik kan? Siapa yang menidurkan adik tu? Abang. Okey, jadi adik kat situ objek. Sesuatu berlaku ke atasnya. Ada orang buat ke atas dia, ya. Makan, minum, tak ada imbuhan. Tak payah letak imbuhan me. Tak boleh ya, dia kena ada dia makan dan minum saja. Itu kata kerja dasar, kata dasar. Ya. Okey, seterusnya huruf P. P ni merujuk pada apa? Ingat lagi ke tidak?
P merujuk kepada penerangan. Okey, P dia penerangan. Okey, ataupun kita sebut sebagai peluasan ayat. Maknanya kita nak kembangkan lagi ayat tersebut. Faham? Ayat tu dah betul dah. Ada subjek, ada kata kerja, ada objek. Tapi saya nak terangkan lagi, sir. Itu maksudnya peluasan ayat, ya. Okey. Penerangan ni biasanya kamu boleh gunakan teknik apa? Di sini. Okey. Boleh gunakan teknik sukat. Lah, ada formula lagi. Ya, betul. Okey, teknik sukada. Okey, S-U-K-A-D. Tahu tak sukat tu apa dia? Sukat tu contohnya S. S merujuk pada supaya. Okey, S. Menerangkan supaya. U untuk. K kerana. Okey, A agar. D dengan. Okey, boleh pilih mana-mana satu untuk kamu jelaskan. Agar, ya. Okey, A untuk agar. Agar-agar tu kalau kita makan petang-petang tu, ya Allah sedapnya. Itu agar-agar. Okey, jelas kat sini? Sukat ni boleh pilih ke? Boleh. Nak screenshot, sir? Boleh. Nak screenshot? Silakan screenshot. Okey, cantik tak? Cantik. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Ya, ada. Kalau tak ada, boleh kita buat ayat sama-sama tak? Kita gunakan teknik scope ni. Jom kita buat ayat sama-sama. Tapi izinkan seminum dulu. Bismillah. Sedapnya. Dia macam manis-manis gitu, ya. Air sangkuit campur lemon. Sungguh menyegarkan. Dapatkan di pasaran sekarang. Okey. Sekarang sudah ajar teknik skop. Ingat sampai bila-bila lagi. Sebab lepas ni dah tak ada belajar dah. Ini kali terakhir kamu belajar dengan sir. Lah tiba kan. Nanti kat sekolah belajar lagi benda yang sama. Okey. Sekarang kita tengok. Dekat sini. Dia macam seolah-olah setiap gambar tu ada muka yang sama. Betul tak? Budak lelaki yang sama. Betul? Betul. Okey, sir. Dekat sini boleh tak, sir, kalau saya nak gunakan nama yang sama sebagai subjek? Contohnya gambar pertama saya letak Ali, gambar yang kedua saya letak Ali juga. Jawapan dia boleh sebab gambar bersiri ni dia ada perkaitan. Dia bukannya orang berbeza. Lepas tu, sir, saya nak gunakan kata ganti nama diri kita. Kita tu kata ganti nama diri kan? Boleh tak? Saya letakkan sebagai subjek. Kita hendaklah, kita perlulah. Jawapannya boleh. Sebab kita itu juga merujuk kepada orang. Betul ke tidak? Betul, setuju. Okey. Sekarang kita tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama dia buat apa? Dia menyimpan wang. Okey, good. Menyimpan wang apa? Dekat mana dia simpan? Janganlah buat dalam balang, ya. Takkanlah Ali menyimpan wang dalam balang. Buatlah dalam tabung. Ya, walaupun nampak macam balang tu risau pula, ya. Okey. Jadi kita buat sama-sama, boleh ke tidak? Boleh, ya. Okey, dah bersedia. Jom kita tengok gambar yang pertama. Okey, kita nak gunakan apa subjek dia? Kita buat sama-sama kat sini. Dekat ayat ni, subjek dia. Kita nak gunakan nama. Nama siapa? Siapa? Luqman. Ya Allah, kenapa nak pakai nama Luqman tu? Okey, contoh nombor 1. Pakai warna apa, ya? Pakai warna pink lah, sir. Gitu. Okey, contoh. Nombor 1. Nampak tulisan? Nampak. Okey, Luqman. Okey, contoh, ya. Luqman. Tambahlah sikit. Luqmanul Hakim. Okey, Luqmanul Hakim buat apa? Subjek dah ada, kata kerja dia apa dia? Menyimpan. Pandai. Menyimpan. Dah ada kata kerja. Okey? Dah ada kata kerja. Alright. Menyimpan apa? Menyimpan wang. Wang apa? Wang belanjanya. Okey, wang belanjanya. Kat mana dia simpan? Penerangan dia.
Okey, wang belanjanya ke dalam tabung. Okey. Ke dalam ataupun menyimpan wang belanjanya di dalam ya. Di dalam tabung. Okey, kita gunakan sukat. Mana satu kita nak gunakan? Supaya, untuk, kerana, agar, dengan. Yang mana lebih sesuai? Okey. Boleh yang mana? Yang kita nak gunakan antara ni sukat ni. Supaya boleh, agar pun boleh ya. Okey. Supaya bukan Suraya Airisha. Supaya boleh digunakan. Okey. Supaya boleh digunakan. Sebentar ya. Adjust sikit dia punya saiz. Supaya boleh digunakan bila? Pada masa hadapan. Okey. Pada masa hadapan. Pada waktu kecemasan boleh tak? Boleh. Pada waktu kecemasan. Dah macam tu saja. Nampak tak? Luqmanul Hakim menyimpan wang belanjanya di dalam tabung. Apa beza di dalam dengan ke dalam? Di dalam tu, okey, di dalam tu kita letakkan benda tu dekat ruang. Dia ada ruang. Tabung kan? Kalau ke dalam tabung, ke dalam tu kita bergerak, kita masuk dalam tabung tu. Faham tak? Okey. Sebab tu kalau contoh ada pergerakan, kita guna ke. Tapi kalau merujuk pada ruang, kita guna di. Jadi di dalam tabung ada ruang, benda yang tertutup, ya. Seperti mana menutup pintu hati untuk orang lain. Tiba. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Lebihan wang belanjanya boleh tak, Boleh, Suraya. Lagi bagus. Lebihan wang belanjanya. Okey. Settle ayat yang pertama. Wang saku tu apa dia? Wang saku tu duit belanja lah, duit poket. Kenapa saku? Sebab saku tu maksudnya poket. Kita dapat duit, simpan dalam poket. Letak dalam dompet, dompet pun letak dalam poket. Ya, itu maksudnya wang saku. Kita belanja harian. Try makan lemon. Jangan, Aufa. Bukan sekarang. Takut nanti muka kalau makan lemon ni dia menunjukkan aib-aib yang tak sepatutnya. Okey, kita teruskan dengan gambar yang kedua. Boleh ke tidak? Boleh. Ini dia buat apa? Ini kaunter nombor 5. Okey. Duit dah banyak. Lepas tu dia bawa ke mana? Pergi bank. Kaunter. Okey. Alright. Macam mana nak buat ayat? Okey. Pergi jual. Takkan jual duit pula. Ya Allah, risau. Duit RM10 jual berapa? Jual 100. Kaya, betul? Sedekah pula. Okey, kita guna warna lain pula. Warna apa ya? Alright, nombor 2. Okey. Luqmanul Hakim. Okey, warna hijau. Hijau dah ikut kan? Okey, buat apa? Membawa apa? Okey, pergi ke bank. Okey, boleh juga. Membawa apa dia? Hasil simpanannya. Okey, bagus. Hasil. Okey. Membawa hasil simpanannya ke mana? Ke bank. Okey, apa penerangan dia? Wang simpanan pun boleh. Hasil simpanan tu maksudnya dia punya jumlah dia. Sukat tu kata hubungkan, ya betul. Supaya, kerana, agar, dengan. Sebab penerangan biasanya kita gunakan kata hubung. Okey, ke bank, agar, untuk disimpan dengan selamat. Okey, boleh. Membawa hasil simpanannya ke bank untuk dikira. Wow, agak-agak bukan. Itu yang lembik-lembik, yang sedap tu bila makan sejuk-sejuk. Okey, untuk dikira. Boleh juga. Lagi. Idea. Membawa hasil simpanannya ke membawa hasil wang simpanannya. Yalah, lagi baguslah, lagi sedap ya. Okey, wang simpanannya ke bank untuk
disimpan dengan lebih, okey, dengan lebih, kejap dengan lebih selamat. Okey. Dengan lebih selamat. Selamatlah sebab dia ada ciri-ciri security, betul? Ciri-ciri keselamatan yang tinggi. Okey? Sekali lagi seulang ayat nombor 2. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, ayat nombor 2. Luqmanul Hakim membawa hasil wang simpanannya ke bank untuk disimpan dengan lebih selamat. Sama-sama mengejar impian lah. Impian apa yang nak dikejar tu? Banyak impian. Banyak ya. Kejar elok-elok. Okey. Ayat nombor 3. Boleh ke tidak? Kita tengok ayat yang ketiga. Okey. Ayat yang ketiga apa dia? Ayat yang ketiga dia bawa bekal. Cantik dekat situ. Okey. Selain itu, boleh juga kalau ada kesenambungan kan. Okey. Tapi kita letaklah. Kita terus letak subjek supaya ayat kamu berada dalam posisi yang betul. Maksudnya dia tersusun mengikut tertib. Okey, Luqmanul Hakim, dia buat apa kata kerja dia? Membawa bekal makanan. Okey, bekal makanan yang disediakan oleh ibunya. Ke mana? Dia membawa ke sekolah. Okey. Agar dapat berjimat cermat. Setuju tak? Okey, setuju. Alright. Agar dapat. Okey, agar dapat berjimat cermat. Siap. Sebab dia tak payah nak beli makanan kan. Ada yang kat sini suka bawa bekal ke? Okey, Luqmanul Hakim. Ada N, apa yang N-nya? Betul je, Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Okey. Ayat yang ketiga, Luqmanul Hakim membawa bekal makanan yang disediakan oleh ibunya ke sekolah agar dapat berjimat cermat. Nak tambah lagi boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau panjang tu, kalau lebih panjang, risau takut ada banyak kesalahan nanti. Jadi kita buat ayat yang simple je, yang menepati kriteria skop tu. Mak saya masak sedap. Mak saya pun sama. Masak sedap. Kadang-kadang bila tanya, mak masak apa? Mak masak biasa je hari ini. Masak nasi goreng biasa, campak-campak. Yang campak-campak tu lah sedap. Kenapa campak? Dia campak ke mana sah? Tu campak-campak bahan tu. Letak bahan, dia tak ikut sukatan yang betul. Ya. Okey, mak saya masak paling sedap. Mak saya masak tersedap sekali. Sedapnya. Okey. Alright. Seterusnya kita teruskan lagi dengan ayat yang seterusnya. Okey, ayat yang seterusnya dia buat apa? Membeli barang dengan harga yang murah, betul? Ketika apa? Ketika saleh. Nampak ni Ketika saleh, ada saleh. Jadi apabila ada saleh, dia pun dia beli barang kat situ. Dapatlah dia lebih simpanan yang lebih. Okey. Ketika saleh. Ya betul saleh. Janda saleh. Okey, ketika sale, diskaun. Betul lah tu, betul. Kamu tak pernah salah. Kamu semua sentiasa betul. Okey, nombor 4. Nombor 4 apa dia? Luqmanul Hakim. Okey, Luqmanul Hakim akan apa? Akan membeli barang keperluan. Okey, akan membeli barang keperluan semasa promosi, betul? Okey, ataupun pada waktu promosi
jualan dijalankan. Tahu promosi? Yang saleh-saleh tu promosi lah tu. Okey, membeli barang keperluan pada waktu promosi jualan dijalankan. Apa dia punya penerangan? Okey, dengan apa nama, kita boleh guna ni Okey, kerana harga yang ditawarkan lebih murah. Alright. Okey, kerana harga barang yang ditawarkan adalah lebih murah dan berpatutan. Gitu ayatnya. Bukan main cantik lagi. Okey, kita tengok nombor 4. Luqmanul Hakim akan membeli barang keperluan pada waktu promosi jualan ataupun semasa. Pada waktu tak payahlah. Okey, kita tukar ya. Semasa promosi jualan dijalankan. Bagus betul Luqman ni. Bagus betul dia. Okey, jadilah seperti Luqman. Kerana harga barang yang ditawarkan adalah lebih murah dan berpatutan. Mantap, jawab macam ni memang tak ada kesalahan, dapatlah markah yang tinggi. Tapi adakah dah cukup? Dah lengkap jawapan kamu? Belum lengkap lagi ya. Arif Faisal. Okey. Alright, ayat yang kelima jangan dilupakan. Walaupun kita sering kali dilupakan. Tiba. Okey, jom kita tengok ayat yang kelima ni nak guna apa pula? Nak guna apa? Guna warni di Aidilfitri. Saya pun dah tak tahu dah warna apa. Warna oren pun dah tak nampak rupa dah. Okey, nombor 5. Nombor 5 apa gambar dia? Nombor 5 ni apa ya? Cuba tengok nombor 5 ni. Apa yang kamu nampak? Dia membuat perancangan. Contohnya macam, okey, saya nak beli. Yang ini saya nak beli buku ni saja. Saya tak nak beli benda lain. Okey, membuat perancangan, mengira harga betul. Membuat perancangan ketika hendak membeli barang supaya tidak boros. Mantap Suraya. Okey, alright. Luqmanul Hakim. Okey, turut membuat perancangan semasa apa? Semasa membeli barang. Kenapa dia membuat perancangan? Okey, membuat perancangan semasa membeli barang agar tidak membazir ataupun bagi mengelakkan pembaziran. Okey. Alright. Membuat perancangan semasa membeli barang dengan teliti untuk mengelakkan pembaziran. Untuk mengelakkan pembaziran. Barulah bagus ya pengurusan kewangan dia. Okey, tengok ayat yang kelima sekali lagi saya akan bacakan. Luqmanul Hakim turut membuat perancangan semasa membeli barang dengan teliti untuk mengelakkan pembaziran. Ada yang tanya, "Sir, kena letak ni ke? Apa nama, peribahasa ke?" Okey, kalau nak letak peribahasa lebih baik. Bagus, cantik. Okey, memang digalakkan, tak salah pun. Tapi kalau tak letak pun tak salah, ya? Tak salah. Entah siapa yang salah, tiba. Okey, nak screenshot. Okey. Objek dia apa ni? Perancangan ni, jadual. Perancangan tu akan jadi objek dia, membuat perancangan. Okey, boleh screenshot nombor tangkap layar ya. Okey, nombor 1 sampai nombor 3 dulu, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, settle binayat nombor 1 sampai nombor 3. Okey, seterusnya ni dia nombor 4. 4 dan 5. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, settle. Ada apa-apa nak tanya? Ya, dia. Senang kan binayat?
Senang je, tak susah. Okey, kita teruskan dengan topik yang kedua, boleh ke tidak? Boleh Okey, let's go. Kita tengok topik yang kedua. Ada yang nak minum ke? Kejap je, tiba-tiba dah 40 minit. Saya tak nak berhenti ke? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita tengok bahagian B pula. Ulasan. Boleh ya? Boleh. Okey. Okey, izinkan saya minum dulu. Bismillah. Oh, sedapnya. Tadi ada yang cakap, saya tak bosan ke minum air ni hari-hari? Siapa cakap hari-hari? Semalam saya tak minum pun air ni. Kemarin pun saya tak minum. Minum bila kelas dengan kamu je. Okay? Bila tak ada kelas tak minum. Tapi air favorite biasanya jarang lah, bosan. Nak sikit silakan. Straw besi ke sebetul, Safwan? Straw besi senang. Ya, kita nak jaga penyu daripada pupus. Okay? Walaupun saya suka lemon. Saya pun sama. Apa-apa yang berkaitan dengan lemon. Okey. Kita teruskan dengan ulasan. Boleh ke tidak? Boleh ya. Okey, sekarang kita tengok untuk ulasan. Ulasan ni dia sama juga. Dia akan berikan bahan rangsangan. Okey. Dia boleh bagi rajah, dia boleh bagi jadual, dia boleh bagi apa lagi? Grafik. Betul? Okey, apabila dia bagi bahan-bahan dan juga maklumat tersebut, kamu kena mengulas. Mengulas ni, buat ulasan ni macam mana? Okey, ulasan ni kamu kena tengok apa yang bahan tu berikan. Lepas tu kamu kena menyatakannya semula dalam bentuk ayat. Okey, apa isi-isi penting yang ada dalam bahan tu? Maknanya ulasan ni dia lebih kurang macam contoh ya, kalau dalam situasi sebenar, bila kita buat ulasan, dia merujuk pada apa tau? Kita buat review supaya orang boleh baca dan orang tahu pendapat kita. Itu maksud dia ulasan ya. Okey, jadi dekat sini ada tajuk ulasan dia, iaitu ciri-ciri murid cemerlang. Ada juga bahan dia ataupun isi ya. Kita tengok dekat sini, rajin mengulang kaji dan membaca buku. Apa lagi? Okey, menghormati ibu bapa, guru dan rakan. Aktif dalam aktiviti kurikulum di sekolah. Mengamalkan gaya hidup sihat. Mendengar nasihat. Mendengar tak? Mendengar. Dia tambah lagi ni ciri-ciri murid cemerlang. Tahu tak apa dia? Kena handsome. Kena kacak ya. Kena kacak, bergaya. Anggun, menawan, hitam itu premium. Lah tiba. Rupa dia tak termasuk dalam ciri-ciri murid cemerlang. Okey. Kita tengok sama-sama. Formula menulis ulasan. Boleh ke tidak? Boleh ya. Beranilah cakap tak boleh. Tiba. Ada kat tempat dia yang hujan lagi ke sekarang? Tak ada sekejap lagi ada ni ke? Hari ni, malam nanti ada lagi kamu punya seminar ilmu free? Petang ni ke, malam ke? Dah tak ada. Oh, tak ada. So ni last ke? Oh, BM ni last. Lah, wow. Seronoknya. Happy lah, pejam celek je kan. Sikit-sikit tengok muka je. Lepas tu dah rehat. So dah tak ada lah. 29 ada lagi. Subjek apa tu 29 tu? 29 hari apa ya 29? Hari Khamis Khamis ke Jumaat. Oh ada. Tapi maksudnya ada lagi. Hari ni dah tak ada lah. Ingatkan ini yang terakhir. Esok ada lusa 29. Saya tanya lepas ni ada lagi. Maksud lepas ni maksudnya esok lusa lah. Ya Allah, bagulah macam-macam acah. Oh seronok. Tapi malam ni okey lah, boleh relax ya. Esok birthday saya. Ya ke Takif? Tunjuk bukti. Tunjuk kad. Happy birthday in advance Takif. Selamat menyambut hari lahir ya kepada Takif dan sesiapa saja yang lahir dari bulan Januari sampai bulan Disember. Semoga menjadi anak yang soleh, membahagiakan ibu bapa, menceriakan keluarga dan memberikan kecemerlangan kepada diri sendiri, kepada ibu bapa dan keluarga di dunia dan di akhirat ya. Jadilah anak yang cemerlang. Jarang orang lahir-lahir tiba-tiba nak jadi perompak tiba-tiba kan. Perompak, pencuri. Kita tak nak lah benda-benda macam tu ya. Okey. Jom kita tengok untuk menulis ulasan boleh? Boleh. Okey. Kalau nak buat ulasan, kamu ingat je satu formula ni.
Okey, formula ulasan. Okey, kamu boleh gunakan apa untuk ulasan ni? Boleh gunakan teknik PASDAFA. Okey, teknik PA. Okey, PAS SDAK. PASDAF. Apa yang dikatakan sebagai PASDAF? Pastu tu lain. Okey. Yang pertama, okey, P merujuk kepada pendahuluan. Pendahuluan sangat penting. Seperti mana pentingnya dalam hidup kamu lah tiba. Okey, pendahuluan ni kita nak ceritakan apa? Kita nak ceritakan tema ataupun tajuk berserta kata kunci. Okey. Contoh kata kunci tadi dia nak apa? Dia nak contohnya macam cara-cara, ciri-ciri, ya. Langkah-langkah, kebaikan-kebaikan. Faham tak? Itu contoh kata kunci. Nak tengok dekat mana tema dan tajuk tu? Tengok soalan. Jangan pula pergi tengok jawapan kawan sebelah yang lain, ya, yang jadinya. Okey, itu P. Tak ada pendahuluan, tolak 2 markah. Faham? Okey. Pendahuluan tak cukup, automatik tolak 2 markah. Alright. Kita teruskan dengan yang kedua. Huruf A. A merujuk pada apa? A merujuk kepada antara. Okey, antara ni apa dia? Antara ni dia merujuk kepada isi yang pertama. Okey. Okey, antara ni kita buat antara ni, okey, contohnya kalau ada kata kunci dia apa ni, apa ciri-ciri? Faham? Kata kunci dia ciri-ciri. Antara ciri-ciri murid cemerlang ialah okey. Antara lepas tu apa dia punya tu? Kata kunci dia ciri-ciri. Lepas tu kita masukkan apa? Kita masukkan isi yang pertama. Okey, isi satu Asyam. Nampak? Nampak tak? Senang sahaja. Guna perkataan antara, bukan antaranya. Kena handsome ke sir kalau nak jadi pandai? Ya Allah, kenapa baru tanya? Tak payah. Itu semua tak penting. Yang penting semangat dan usaha kamu untuk berjaya, untuk menjadi pandai. Kalau handsome je tapi tak pandai, tak guna kan? Biasa je. Sebab tu kena balance semuanya. Okey, kita teruskan lagi. Dengan huruf apa dekat sini? Huruf S. Zahir kata selain itu. Betul lah tu. Selain itu. Lepas penanda wacana, kena letakkan apa? Letakkan tanda koma. Okey? Tanda koma tak ada salah dari segi sistem bahasa. Faham? Faham. Tanda penanda wacana selain itu. Okey, selain itu masukkan apa? Masukkan isi yang kedua. Okey. Isi kedua. Ada yang tanya, sir, boleh tak okey, boleh tak kalau nak letakkan isi tersirat? Memang kena ada isi tersirat. Okey, contohnya lah kita masukkan dekat sini supaya. Okey. Lepas tu masukkan isi tersirat. Okey, apa isi tersirat kamu? Apa-apa yang bersesuaian lah ikut kepada isi tersurat tu. Okey, isi tersirat. Isi tersirat ni boleh buat apa? Boleh buat sebagai penerangan. Okey, isi tersirat ni kamu boleh berikan huraian. Okey, ataupun contoh. Boleh beri huraian ataupun contoh. Okey, kita dah ada PAS. Next, huruf S lagi, betul tak? Betul. Saya tak pernah salah. Tiba. Okey, huruf S. S kita guna apa? Seterusnya. Okey, mantap student sir. Seterusnya nak masuk isi ke berapa? Isi ketiga. Okey, letak juga isi tersirat agar okey. Apa isi tersirat dia lagi?
Isi tersirat. Okey. Seterusnya D. D merujuk kepada apa? D merujuk kepada di samping itu. Okey. Di samping. Okey, di samping itu. Di samping itu jarak ke? Ya, jarak. Okey, di samping itu masuk kepada isi yang keempat. Isi keempat. Okey, lepas tu apa nama kata hubung? Kerana. Okey, lepas tu apa dia punya isi tersirat? Okey, tersirat. Siap. Okey. Katakanlah kalau ada 5 isi, kita buat apa? Yang terakhir huruf A. Ingat tak? Pasdak tadi tu huruf A. A merujuk pada apa? A merujuk pada akhir sekali. Okey. Dekat sinilah kamu gunakan isi yang kelima. Okey, akhir sekali. Okey, akhir sekali, isi yang kelima, terus nyatakan. Macam mana kita nak dapat tahu isi yang kelima tu? Tengok kepada bahan. Ya, tengok bahan. Kalau tak tengok bahan, tak dapatlah. Okey, isi yang kelima. Isi yang kelima kita guna apa? Agar, kerana. Okey, agar, kerana. Isi yang kelima. Supaya, sukan. Okey, untuk. Kita guna untuk pula. Okey, lepas tu masuk lagi isi tersirat. Boleh, tak ada masalah. Isi tersirat. Okey, mantap. Nampak? Nampak. Lepas tu K apa dia? Huruf K. K merujuk pada kesimpulannya. Okey, kesimpulannya. Kesimpulannya ni dia merujuk pada apa? Merujuk kepada ayat harapan dan ayat contoh. Ayat kesan. Kalau nak guna konklusinya boleh tak, Sir? Boleh. Sama je maksud dia. Okey, kalau kesimpulannya dia ada ayat cadangan. Ayat cadangan contohnya kita mestilah, kita hendaklah. Okey. Ayat cadangan dan juga ayat harapan. Apa kesan dia? Okey, ayat cadangan dan juga ayat harapan. Okey, harapan tu kesan okey. Ayat harapan. Boleh nampak tak? Boleh, jap saya naikkan sikit. Lah sama. Okey. Gitu. Ayat harapan. Ayat harapan tu apa dia? Ayat kesan. Apa kesan dia? Okey, ini formula menulis ulasan ya. Harapan palsu tu lain, dek. Mak ai kecil-kecil dah dapat harapan palsu. Okey, nak screenshot boleh, silakan. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey dah, datang kat layar. Sudah. Kita nak buat ulasan sama-sama, boleh tak? Boleh ya? Let's go. Kita tengok ulasan. Sikit je lagi ni. Okey, mana yang lebih bagus? Kesimpulan ke konklusinya? Okey, yang bagus ialah dua-dua bagus. Konklusinya tu sama je dengan kesimpulannya. Untuk penutup, kesimpulannya sama dengan konklusinya. Jangan salah idea sudah. Takut dok fikir, tiba kedah. Dok fikir tiba-tiba macam guna konklusinya lah, ada kesalahan ejaan. Jadi KONG, konklusinya udah tiba-tiba salah dekat situ ya. Okey. Kita tengok ciri-ciri murid cemerlang. Okey, kita buat pendahuluan dulu boleh? Boleh, let's go. Okey, jom long. Tiba. Mari semua kita buat pendahuluan dahulu ya. Okey, pendahuluan dia macam mana? Raja. Hey Raja. Bukan Raju. Hey Raja.
Rajah di bawah menunjukkan. Kita buatlah rajah di atas. Dia dalam soalan tu dia tulis rajah, kita buat rajah juga. Rajah di atas menunjukkan. Saya tak nak buat menunjukkan, saya nak buat lain boleh tak? Buatlah menerangkan. Okey, ataupun menjelaskan. Ataupun apa lagi? Menerangkan, menjelaskan, merupakan tak tepat. Okey. Menunjukkan, menerangkan, menjelaskan. Okey, apa dia? Dia punya tajuk dia ciri-ciri murid cemerlang. Yes, okey. Ciri-ciri, masukkan dia punya tema dia. Tema dia apa? Ciri-ciri murid cemerlang. Okey. Lepas tu buat ayat yang kedua. Dalam pendahuluan tu apa dia? Masuk kata kunci tadi. Terdapat beberapa ciri yang ada. Terdapat pelbagai ciri. Kita buat pelbagai lah ya. Okey, terdapat pelbagai ciri yang ada dalam diri seseorang murid cemerlang. Siap. Settle pendahuluan. Ada 2 ayat sahaja kita letak tema dan juga kata kunci. Tema, kata kunci. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, jom kita tengok contoh ayat menulis isi. Okey, menulis perenggan isi. Selang satu baris, buat dalam perenggan yang baharu. Jangan buat sebaik-baiknya 3 perenggan. Pendahuluan, isi dan juga penutup. Okey? Baiklah. Antara ciri murid cemerlang ialah, apa ciri yang pertama murid cemerlang? Ialah rajin mengulang kaji dan membaca buku. Ialah, okey. Sebab rajin tu kata adjektif, betul tak? Jadi kita gunakan adalah. Okey. Adalah rajin mengulang kaji dan membaca buku. Okey, dan membaca buku. Boleh tambah tak isi tersirat, boleh? Membaca buku untuk meningkatkan. Kenapa baca buku? Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nampak tak ayat dia? Okey, jap sebolkan supaya kamu boleh nampak. Alright, ayat dia macam ini ya. Antara ciri murid cemerlang adalah rajin mengulang kaji dan membaca buku untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Kenapa merah? Sebab itu isi tersirat. Ada tak dia bagi dalam bahan? Tiada, gilek. Jadi kena buat sendiri supaya jawapan kamu jadi lebih mantap. Okey, kita masuk poin yang kedua, boleh tak? Boleh. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Dah faham lah tu. Okey. Selain itu, poin yang kedua. Okey, alright. Selain itu, jap, ada pertanyaan ke? Bateri sakit. Ya Allah, rawat cepat. Okey, kita teruskan dengan selain itu. Apa yang kedua? Menghormati ibu bapa, guru dan rakan. Okey. Selain itu, murid cemerlang. Okey, cemerlang juga sentiasa menghormati. Okey, sentiasa menghormati ibu bapa. Ibu bapa, guru dan rakan. Apa isi tersirat dia? Dengan cara apa dia? Dengan cara memberi salam. Okey. Bertegur siapa pun boleh dengan cara bertegur siapa ketika berjumpa. Gitu. Tengok ayat dia. Okey, selain itu, murid cemerlang juga sentiasa menghormati ibu bapa, guru dan rakan dengan cara bertegur sapa ketika berjumpa.
Macam itulah seterusnya. Masuk isi tersurat, lepas tu isi tersirat. Faham? Isi tersirat ni apa-apa saja tersedia betul. Apa-apa yang logik dan boleh diterima. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Okey, nak screenshot boleh? Boleh. Yang ini saya tinggalkan kamu. Untuk kamu siapkan boleh? Cuba siapkan, cuba berusaha. Okey, di atas kaki sendiri berdikari. Cuba buat berdasarkan formula yang telah saya berikan ya. Okey, kalau lebih daripada 80 boleh tak ulasan 50 hingga 80, tak boleh lebih daripada 80 patah perkataan. Kalau lebih makanya tak akan disemak dan diberikan markah. Okey, dah tak ada apa-apa nak tanya Tak ada, okey. Kalau tak ada, jam telah tepat menunjukkan pukul 4.30 petang sehingga kita bertemu kembali. Okey, take care semua. Jaga diri, jaga hati. Jangan lupa buat latihan ini sebagai latihan pengukuhan kamu. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Tak tadi ditutup. Semoga ceria selalu. Bye-bye.